Hai, morning. Assalamualaikum. Apa khabar anda? Okey. Alhamdulillah pagi ni kita buat live di hari Isnin hari Isnin. So, ada benda yang saya nak share kepada anda, ada benda yang saya nak kongsikan kepada anda. Iaitu tentang ada kaitan tentang rezeki, okey. Ada kaitan tentang rezeki, okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya ambil kesempatan semalam kita punya projek 1000 gelas cendol RM 1000 gelas cendol RM RM1 telah berjaya kita laksanakan dan berjaya kita habiskan 1000 gelas dalam masa daripada pukul 10 pagi sampai pukul 12.35. Maksudnya kita perlukan 2 jam 35 minit sahaja untuk kita habiskan 1000 gelas, okey, 1000 gelas channel RM RM1. Alhamdulillah, syukur. So terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada semua yang datang memeriahkan kita punya program semalam. Okay, saya sangat-sangat teruja sebab saya lihat baris sangat panjang, okay, barisan sangat panjang menuju ke kita punya booth lah, kita punya kanopi khas untuk channel RM RM1. So terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada anda. Okay. So dalam masa yang sama juga di sebelah tengah hari kami adakan sesi macam majlis ringkas lah bersama dengan murid-murid untuk kita berikan sumbangan. Dan malam tadi kita selesaikan juga sesi cabutan bertuah, okay? Sesi cabutan bertuah musim ketiga. So tahniah juga kepada pemenang-pemenang, okay? So dalam masa sehari semalam kita punya tim pun awal turun pukul 6 pagi dah turun sampai ke tengah malam baru tim kita balik. So memang semua kepenatan, tapi dia punya penat tu penat yang puas. So penat yang sangat-sangat puas sebab kita memberi manfaat kepada ramai orang. Alhamdulillah. So tahniah kepada yang menang, terima kasih kepada yang join kita punya live dan memeriahkan kita punya program kemarin. Okay, so Alhamdulillah sempena ulang tahun kita yang pertama. So semalam lah harinya. Terima kasih saya ucapkan. Okay, tapi sebelum saya perkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin ada yang belum kenal saya. Okay, nama saya Muhammad Faizal binti Irman. Okay, anda boleh panggil saya Faizal. Saya merupakan founder kepada Tremendous Cafe dan Alhamdulillah kepakaran kami adalah membantu ramai peminat cendol untuk dapatkan cendol yang sangat sedap lagi mengiurkan. InsyaAllah buat anda rasa bahagia dan terlupa segala masalah pada hidupan cendol yang pertama. Okay. Hai morning Rayati Samad. Nasib baik kemarin kau hampir katanya thank you Tremendous Cafe. Moga bertambah rezeki lagi bosku. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Rayati Samad. Selalu support kita daripada dulu lagi. Daripada saya mula berniaga pada tahun 2014 lagi. So terima kasih banyak-banyak Cik Rayati Samad. Okay, so terima kasih kepada semua yang join kita punya live. So pagi ni saya nak share tentang rezeki tentang rezeki, tapi tak lama saya nak share, sekejap saja. Sekarang saya ni berada di parking dekat dengan Tremendous. InsyaAllah sekejap lagi saya nak naik office. So tentang rezeki, dulu saya tak faham. Dulu saya tak faham tentang macam mana seseorang itu rezekinya boleh berlipat ganda. Ada orang mengerjakan sesuatu perkara sama, okey, dia penat, kita penat, tapi ada orang dia penat tapi rezekinya luar biasa. Kadang-kadang dia tak penat pun, tapi ada orang yang struggle dalam hidup dia tapi rezekinya tu biasa-biasa saja. Tapi kita tidak persoalkan tentang soal rezeki sebab rezeki datangnya daripada Allah, okey. Tetapi apa istilah tentang, anda pernah dengar tak orang kata menjemput rezeki? Menjemput rezeki, okey. So bila anda faham tentang menjemput rezeki adalah tentang macam mana cara rezeki itu boleh datang kepada kita. Kenapa kita layak menerima rezeki itu, okey? Sebab ramai orang sebenarnya berharap dia menerima rezeki yang banyak, tetapi soalnya adakah dia layak untuk terima rezeki yang banyak itu, okey? Sebab Allah sebenarnya memberikan kepada kita rezeki adalah menurut apa keperluan kita. Menurut keperluan kita tu levelnya banyak mana. Okey, levelnya banyak mana. Contohlah kalau orang itu mungkin tak pernah menerima duit yang banyak. Contohnya duit, kalau kita cakap pasal duit lah, tiba-tibalah dapat ada orang kaya mana entah bagi dia 100 juta. Okey, sangkaan kita dia akan jadi kaya raya kan. Tapi sebenarnya bila meletak kepada orang yang salah, dia tidak akan dapat menguruskan kewangan itu dengan baik dan mungkin berapa juta sekalipun dianya akan habis. Maksudnya yang saya cuba nak cakapkan adalah
Allah bagi kita rezeki kerana kita layak terima rezeki itu. Ya, ada kan anda faham? So nak mencari cara adalah macam mana kita nak bagi cara rezeki itu datang banyak kepada kita adalah dengan cara membesarkan kita punya manfaat. Okey, besarkan kita punya manfaat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bunyinya sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada ramai orang lain. So kenapa ada orang yang berjaya, kenapa ada orang yang kaya raya? Adakah dia tidak beri manfaat kepada orang lain? Mungkinlah, kecuali lah kalau dia menang loteri pun kan, nombor rekor. Tapi mungkin jangka panjang rezekinya tidak panjang. Saya percaya kepada keberkatan rezeki. Okay? So dalam mencari rezeki yang halal, ada orang akan dapat rezeki yang sangat-sangat banyak. Mungkin asbab kerana dia telah membantu ramai orang. Okay? Mungkin dia seorang yang pemurah, dia kuat bersedekah. So asbab dia kuat bersedekah, dia perlukan duit yang banyak untuk bersedekah. Dia memang kesukaan dia bersedekah. Jadi dia memerlukan duit yang banyak. Okay, dia memerlukan duit yang banyak. Itu juga boleh menjadi asbab kenapa dia menerima rezeki yang banyak. Okay? Dan itu di situlah kepentingannya kita berani berimpian. Okay? Macam saya, Dr. Azizan Osman, saya punya mentor, ajarkan kami untuk berani menulis impian. Okay? Berani menulis impian. Dan impian kita, cuba anda ambil satu masa kan, duduk, tenangkan fikiran, ambil satu masa, ambil kertas dan pen, cuba tulis apa impian anda, apa yang aku nak. Cuba senaraikan seberapa banyak yang boleh. Okey, kadang-kadang kita ni nak macam-macam tapi sebenarnya kita tak tahu pun apa yang kita nak. Cuba anda try ambil kertas, ambil pen dan cuba tulis impian anda. Tapi kebiasaannya anda boleh cuba nanti ambil pen dan kertas dan cuba tulis impian anda. Tapi kebiasaannya orang akan stuck sampai impian yang ke-36 saja. Dia tak maunya pergi ke 100. Dia payah nak pergi ke 100. Okey. Jadi macam mana kita expect yang kita ni nak segala-gala, tapi rupanya bila kita tulis impian kita tak adalah banyak mana. Jadi bila impian kita tak banyak mana, sebab itulah juga boleh jadi rezeki kita pun dia jadi macam banyak mana lah juga. Sangatlah macam itulah lebih kurang. Sebab dia follow kepada apa impian kita. Sebab kita yang kita perlukan tidaklah sebanyak yang seperti yang kita nak. Okey, seperti yang kita nak. Jadi sebab itu orang-orang yang berjaya, orang-orang yang hebat-hebat ini, kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang punya impian yang sangat banyak, punya impian yang sangat besar. Okey, disebabkan itulah Allah bagi dia rezeki lebih. Sebab dia ada impian yang dia nak capai, dan impiannya itu pula ada kaitan dengan orang-orang yang dia sayang dan ada kaitan dengan orang-orang yang dia jaga. Okey, contohnya lah sekeliling dia, kebanyakan orang di sekeliling dia hanya adalah anak-anak dia, mungkin isteri dia ataupun suami dia, dan mak ayah dia. Itu sahaja. Okey, mak ayah dia, isteri dia, anak-anak dia. So circle dia itu sahaja yang dia fikir dia nak bagi makan, ataupun dia nak bagi bantuan, ataupun dia nak berikan kesenangan. So bila fikiran dia hanya setakat mak ayah, isteri ataupun suami dan anak sahaja, berapa juta kita perlu untuk cukupkan keperluan ini? Okey, faham tak? Jadi maksudnya tidaklah sebanyak mana, kita tak perlukan pun 10 ataupun 30 juta pun untuk kita lengkapkan kebahagiaan, orang kata apa, berikan kecukupan untuk mak ayah, isteri dan anak-anak kita. Kita tak perlukan pun sebanyak itu. Faham kan? Mungkin dia hanya kita perlukan setakat yang level itu sajalah. Sebab itu kita selalu berharap lebih. Kita selalu berharap dapatkan rezeki yang banyak. Okay? Dapatkan rezeki yang banyak. Tetapi sebenarnya keperluan kita itu yang menyebabkan kita tak layak menerima rezeki yang banyak. Seberapa besar kita akan beri manfaat kepada apa yang kita dapat nanti. Adakah anda clear? Adakah anda faham dengan apa yang saya maksudkan? Bagi saya love dan komen faham. Hai Norinor. Okay, terima kasih. 10 dia bagi. Okay. So sebab itu kalau anda lihat orang-orang yang berjaya, contoh Datuk Sri Vida, okay, Datuk Alif apa namanya, Alif Syukri. Contohnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang berjaya dan kaya,
kebanyakan mereka ini kalau anda lihat, dia orang punya level of memberi manfaat tu sangat-sangat tinggi. Dia bukan just nak bagi makan isterinya, anak-anak dia sahaja, tidak. Tetapi dia lebih kepada dia fikir, aku punya pekerja kena berapa ribu orang faham tak? Aku punya pekerja kena berapa ribu orang so aku nak sedekah kepada berapa banyak rumah anak yatim bila dia berfikir begitu, menyebabkan keperluannya tu nak dapatkan certain of amount yang sangat besar tu sangat 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 mendesak, sangat terdesak lah, sangat terdesak. Sebab itulah menjadikan kelayakan dia menjadi tinggi. Kelayakannya menjadi tinggi. Berbanding orang yang hanya kata, oh aku kerja ni cukup lah bagi anak bini, cukup lah. Sebab itulah yang dia dapat pun cukup lah. Okay, Iman, faham bosku terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Join kita punya live. Kalau dapat, mohon saya bantu untuk share. Sebab beri manfaat kepada ramai orang. Balik semula kepada topik manfaat. Okay. So, beri manfaat tidaklah bermaksud just memberi duit. Itu tidak semestinya. Kita cakap tentang rezeki. Rezeki juga bukan duit. Dapat kawan yang baik juga rezeki. Dapat tim staff yang baik juga rezeki. Okay. Dapat ilmu yang baik juga rezeki. Okay. Setuju bro, kata Nur Hisam Abdul Jalil. Masya Allah, sahabat saya ni, Nur Hisam Abdul Jalil. Terima kasih join saya punya live. So, nak jadikan cerita, apa cara untuk kita mengundang, menjemput rezeki yang lebih banyak dengan cara membesarkan kita punya impian, okey? Membesarkan kita punya keinginan, okey? Membesarkan, sebab ramai orang kata, oh dia boleh lah. Macam itulah kita punya tanggapan, kita tak layak. Kita dah kata dia boleh lah, aku ni, itulah menjadikan, betul, anda memang jadi tak layak. Faham tak? Sebab orang yang layak terima itu sebenarnya dia juga tahu yang dia layak terima. Berbanding orang yang dia boleh lah. Sebab tu dia tak layak. Sebab dia pun menafikan yang dia layak, dia berhak untuk terima rezeki yang banyak. Okay? Sebab itu bila orang ada rezekinya banyak, kita jangan persoalkan kenapa rezekinya banyak. Kenapa kita tidak, kenapa dia. Macam tu. Sebab anda tak tahu berapa banyak yang dia tanggung. Berapa besar yang dia nak kena cover. Contoh, kalau dia berimpian kata, one day aku nak rumah yang besar, okay? Dia nak rumah yang besar, dia nak kereta yang mewah. Macam mana dia nak bayar rumah yang besar itu? Macam mana dia nak bayar kereta yang mewah itu kalau rezekinya tak besar? So, keperluan dia itu menghala dia kepada rezeki yang besar. Keperluan dia itu. Contohnya, dia suka, orang kata, dia kata, kalau aku perlulah duit ni yang banyak ni sebab aku nak bina sebuah masjid. Dia kata, aku nak buat satu masjid. Mana datangnya duit nak buat masjid itu? Melainkan rezeki. Rezeki datang daripada mana? Rezeki datang daripada Allah. Sebab itu, kita kena faham, kita kena berani meminta daripada Allah. Okay? Clear tak? Salam katanya. Macam mana tulisan Thailand ni? Apa namanya ni? Terima kasih sudi join saya punya live. So, kalau anda faham, bagi saya love lagi. Bagi saya love. Dan bantu saya untuk share. Okay? So, saya just nak bagi tahu, saya just nak berkongsi. Kalau kita nak rezeki yang banyak, pastikan kita beri manfaat kepada ramai orang. Macam mana kita nak beri manfaat kepada ramai orang? Mulakan dengan bersedekah. Mungkin kita beranikan diri sedekah RM50 contohnya. Kita tak mampu, tapi kita berikan sedekah RM50. Maksudnya kita yang tak mampu asalnya nanti kita akan dicukupkan. Supaya kita mampu jadi bayar sedekah RM50. Faham tak? Kalau sebelum ni kita just sedekah RM2, RM3, tapi sekali ni kita sedekah RM50. Sebab kita nak besarkan kita punya level of kemampuan. Beranikan diri, RM50 dan pejam mata. InsyaAllah, percaya cakap saya, nanti anda akan terbiasa dengan memberikan RM50 sebab Allah dah besarkan level kemampuan anda. Faham tak? Clear tak? Okay? So, begitulah ramai orang-orang yang berjaya ni buat macam diorang buat kerja-kerja amal. Contohnya kan, apa sajalah orang-orang ni. Contohnya macam sebuah bisnes juga contohnya. Kita hire staff. Macam dulu saya punya staff ada 4 orang asalnya. Setahun yang lepas kita punya staff hanya 4 orang. Dan baru-baru ni kita punya staff semua sekali dah 32 orang. Daripada 4 naik ke 32 orang. Jadi anda expect kalau saya tetap berfikiran yang cara dulu, okay, dari yang hanya 4 orang saja, macam mana nak datangnya rezeki yang lebih banyak, okay? Sebab itu bila kata, saya kena tambah lagi staff. Faham tak? Saya kena tambah lagi 2.
So, saya memerlukan rezeki yang lebih banyak untuk saya tampung lagi 2 orang. And then saya kata kena tambah lagi 5. So, saya dah ada 10 orang staff. Jadi, adakah saya still saya tidak terdesak untuk dapatkan lebih banyak rezeki untuk nak bayar 10 orang? Of course, saya sangat-sangat terdesak dan saya sangat memerlukan rezeki yang lebih banyak. Faham tak? Sebab tu, okay, bila saya dah faham, kita tambah lagi lah kita punya staff dah jadi 20 orang. And then kalau 20 orang, bayangkan berapa besar yang kita perlu sediakan. Jadi kerana kita orang kata menyediakan manfaat yang nak lebih besar, sebab itulah kita diberi lebih besar. Dan alhamdulillah sekarang kita punya tim dah sampai ke 32 orang. 32 orang, anda bayangkan begitu cara dia macam sebab itu saya tidak heran kenapa kalau orang-orang yang jutawan-jutawan itu dia punya staff sampai 100, 1000, 2000 orang. Jadi dia punya staff saja 2000 orang. Jadi cuba bayangkan, let's say lah satu orang gajinya 2000. Kalau 2000 orang staff dia, berapa banyak rezeki yang dia perlukan untuk dia berikan kepada staff dia. Dan staff dia nanti akan beri manfaat kepada keluarga dia. Faham tak? Staff dia nanti akan beri rezeki yang dapat tadi. Rezeki yang dapat tadi dia akan bagi anak dan isteri dia. So seberapa besar manfaat seseorang kepada seseorang yang berjaya itu sebenarnya. Seberapa besar yang dia boleh beri. Jadi kalau kita nak besarkan kita punya level of rezeki, saya nak cakap semula, saya nak ulang semula, besarkan manfaat kita. So mulai sekarang cuba berfikir cara orang berjaya berfikir, iaitu apa benda aku nak buat lagi apa benda aku nak buat lagi untuk beri manfaat. Okey, bantu orang. Nanti akan banyak rezeki akan datang. Jangan risau dengan rezeki lah. Okay, Allah bagi rezeki pada kita, kan? Sebab tu beranikan diri, ambil pen, ambil kertas, tulis impian kita sebanyak yang boleh. Lagi banyak kita menulis, lagi banyak rezeki kita akan datang. Okay, so adakah anda setuju? Kalau anda setuju, boleh komen sikit boleh komen sikit. Okay, subhanallah, awal pagi dah disuntik semangat, kata Norin. Terima kasih banyak-banyak. So bantu saya share video ini. Okay, so moga-moga anda juga orang kata menjadi salah seorang yang beri manfaat kepada ramai orang lain. Okay, so akhir kata saya nak tamatkan saya punya sesi live pada pagi ini. Okay, semoga sharing saya pagi ini bermanfaat. Okay, kita jadilah orang yang bersemangat. Hari Isnin bukan cerita pasal Monday Blues. Okay, sejak saya sudah letak jawatan ini, hari-hari adalah hari Isnin untuk saya. Okay, hari-hari adalah hari sama saja, kan? Tak ada masa kita untuk bermalas-malasan. Okay, Tuan Nur Hisam kata berasakan manfaat untuk orang lain. Betul tuan. Juliana Kumai terbaiklah. Okay,